Okey, seterusnya saya nak share tentang plan-plan perlindungan lah. Okey, yang pertama ialah dari segi kita tengok dari segi medical card itu sendirilah. Okey, kenapa kita perlu adanya setiap orang perlu wajib ada medical card untuk waktu sekarang ni. Okey, sebab sekarang ni medical card kita anggap bukan sebagai kehendak lagi. Ia merupakan satu keperluan untuk kita pada zaman ni lah. Okey, yang pertama saya ada sini 4 poin lah untuk di-sharekan dengan semua lah. Okey, yang pertama ialah kenapa pentingnya ada perlindungan dari segi medical card. Okey, yang pertama ialah dari segi untuk selamatkan kita punya saving. Okey, cuba kita lihat dalam akaun bank kita sekarang ni ada berapa K yang ada dalam akaun bank. Okay, so sekiranya kita didiagnose apa-apa jenis penyakit kritikal, contohnya saya ambil contoh kalau macam yang perempuan itu yang paling popular dekat Malaysia ni ialah breast cancer, ataupun yang lelaki biasanya jantung ataupun dari segi buah pinggang lah. Okay, so ketiga-tiga penyakit ni memerlukan kos yang agak tinggi. Okay, so kalau kita lihat, saya ambil dari segi kos untuk breast cancer, depend kepada tahap cancer tersebut, sama ada dah merebak teruk ataupun masih early stage. So dia depend kepada cost lah. So cost tu depend kepada tahap cancer tersebut. Alright, so biasanya contohlah saya ambil 80,000 contoh bila pergi berjumpa dengan doktor. Okay, so puan, saya ada, doktor tu cakap, puan saya ada dua berita baik dan juga buruk. Which one ataupun yang mana satu puan ingin dengar dahulu? Okay, so contohlah kita pun ambil berita yang mesti kita tengok berita baik dulu kan. Okay, so berita, contoh nak tahu berita baik dulu. So doktor tersebut bagi tahu, okay, berita baiknya penyakit puan ni still lagi masih boleh dirawat dengan keadaan segeralah. And then berita buruknya ialah ia menelan kos, maksudnya puan didiagnose breast cancer dan juga dah stage 3. So mungkin menelan kos dalam 80,000 untuk operate lah. Dan juga ubat susulan tu sebut tak termasuk lagi lah. Okay, so bila 80,000 tersebut, adakah try check dalam akaun bank sekarang ni, adakah kita mempunyai akaun simpanan kita sebanyak RM80,000? Ini untuk agensi lah, maksudnya untuk kecemasan. Kita boleh guna tak? Dan juga kita kena ingat akaun bank, akaun saving tersebut kita saving untuk apa? So mungkinlah kalau macam parent, mungkin untuk education anak, ataupun untuk retirement, ataupun untuk persediaan persaraan kita, ataupun untuk nak pergi vacation. So kita kena tengok balik apakah tujuan kita buat saving tersebut. So adakah saving tersebut untuk dihabiskan dengan sekelip mata untuk kos perubatan? Sudah semestinya tidak sama sekali lah, betul tak? Okay, so contohlah kalau doktor bagi tahu tadi saya nak 80,000, adakah 80,000 dalam akaun bank dan juga sanggupkah? Tapi biasanya kalau kita didiagnose sakit, biasanya kita akan sanggup untuk keluarkan duit tersebut semuanya. Walaupun ada 80,000 pun 80,000 lah kita keluar, 100,000 pun 100,000 lah kita keluarkan. Tapi kalau itu mencukupi, kalau contohlah ada 10,000 sahaja dalam bank, macam mana? Kita nak dapat daripada mana lagi 70,000 untuk tampung kos perubatan tersebut? Okay, so kita lihat kat situ tujuan kita saving asalnya untuk apa? Okay, adakah ia bertujuan untuk dihabiskan semata-mata untuk kos perubatan kita? Dan kita kena ingat sebab selepas kita lakukan operation ataupun pembedahan tersebut, kita perlukan duit lagi untuk survive, untuk teruskan kehidupan kita seterusnya. Dan juga kita kena ingat duit untuk survive dan juga duit untuk kita continue kita punya kehidupan dan juga keluarga kita lah. Okay, so kalau kita tak ada apa-apa plan ataupun plan perlindungan yang betul, so duit tersebut akan habis. Dan juga sudah semestinya kalau kita dah didiagnose sakit kritikal macam tu,
rasa-rasa ada tak majikan yang ingin ataupun masih perlukan kita untuk bekerja dengan mereka? Sudah semestinya tidak. Sebab biasanya majikan ni ataupun company ni dia akan ambil kita untuk dapatkan profit saja. Kalau dah jadi liability kepada mereka, so sudah semestinya mereka akan kick kita lah. Maksudnya kita akan dipecat. Walaupun kita seorang pekerja yang sangat-sangat berdedikasi ataupun sangat-sangat produktif, produktiviti pun bagus, prestasi pun okey, tapi once kita dah tak boleh nak beri sepenuhnya komitmen kita kepada mereka, so mereka akan terminate kita. So macam mana dengan coverage company yang dah sedia ada? So sudah semestinya tak ada, betul tak? So bila kita dah tak ada coverage company, so kita kena gunakan duit saving tersebut lah. Right, so kita beralih kepada yang kedua, ataupun contohlah ada 10,000 tadi dalam account bank saving, so kita nak cari lagi 70,000. So macam mana kita nak cari 70,000? Okay, so kita akan beralih kepada family kita. Kita akan minta dengan mak bapak ataupun adik-beradik yang ada lah. So contohlah dapatlah 10,000. Okay, so kita nak cari lagi 60,000. So agak-agak dekat mana kita boleh cari lagi 60,000 ni? So mungkin kita boleh minta dengan kawan kita, tapi tak semestinya dia boleh bagi 60,000 kepada kita lah. Okay, so cuba tanya diri. Contohlah kawan ni si A call, hello, aku sekarang ni aku didiagnose ni, so aku memerlukan duit 20,000, boleh tak bagi kat aku? Contohlah kawan tu call kita. So agak-agak kita boleh bagi tak dekat dia 20,000 kepada dia untuk tampung kos perubatan dia, untuk maksudnya dia nak berhutang dengan kita lah. So kalau kita pun tak sanggup nak bagi, so sudah semestinya walau if kita dalam situasi dia pun tak sanggup untuk bagi pada kita lah. Okay, so seterusnya kita boleh masukkan dekat media sosial. Okay, kat media sosial agak-agak boleh mungkin kita akan dapat banyak jugalah derma, tapi kita kena tanya balik pada diri kita. Kita pun ada juga tengok kan dekat kita punya media sosial, kadang-kadang tu ada keluar memerlukan bantuan, memerlukan dana untuk tampung kos perubatan, untuk operation, untuk itu, untuk ini. Tapi kita tanya balik pada diri kita, sama ada kita adakah pernah pegang telefon masuk maybe to you ke, CIMB Klik ke apa ke, transfer kepada mereka. Pernah tak? Kalau pernah, alhamdulillah. Kalau tak pernah, mungkin orang akan buat dekat kita macam tu juga. Contohlah kita minta, so orang pun akan bagi emoji sedih saja, tak transfer pun. Okay, so yang tu yang ke berapa dah, banyak lah. Okay, still lagi tak cukup bila minta dengan kawan dan juga Facebook. So jalan terakhir, mungkin kita boleh minta, kita boleh masuk TV ataupun bersamamu lah, paling famous bersamamu. So agak-agak sanggup lah kita nak menebalkan muka untuk masuk bersamamu. Okay, so itu dah banyak point lah. So yang kalau tak still lagi tak cukup benda tu, so kita akan beralih kepada aset-aset yang kita ada lah. Contoh yang aset yang ada ialah barang kemas, tanah, rumah, kereta yang ada dekat kita untuk dijual ataupun digadai untuk dapatkan duit tersebut untuk tampung kos perubatan kita. Okay, so kalau tak mencukupi juga, macam mana? Alright, so itu yang kedua lah. Yang kedua dari segi point lah. So yang seterusnya ialah kalau kita sakit, kalau kita tak ada apa-apa protection, kita sakit, kita nak rawatan yang cepat dan selesa, ataupun kita boleh tunggu, kita boleh queue, dan juga tak apa, kita boleh berhimpit-himpit. Sudah semestinya kita nak rawatan yang cepat dan selesa, betul tak? Okay, so kalau untuk dapatkan rawatan yang cepat dan selesa, kita perlu ke hospital swasta lah. Okay, dekat hospital swasta pula, bila kita masuk saja, penjaga kaunter tu dah tanya, nak cash ke ataupun nak bayar cash ataupun nak guna medical card. So itu pilihan kita lah. Kalau kita nak bayar cash, tak ada masalah. Mungkinlah keluar bil tu 20,000, so boleh bayar cash lah kalau kita ada duit. Kalau kita ada duit, macam mana?
Okay, so kalau kita nak gunakan yang paling mudah ialah just hulurkan medical card. So company through BSN Tercover akan settlekan everything tentang bill lah. Untuk semua bil kos perubatan dia akan tanggung lah, kecuali benda-benda yang tak melibatkan kos perubatan. Contohnya kos management fee ke apa semua tu, tentu tak ditanggung lah. Right. So cepat dan selesa. So kalau saya bukan nak cakap hospital kerajaan ni tak bagus, sebab hospital government is the best, sebab dia mempunyai ramai pakar dan juga teknologi yang canggih. Even hospital swasta pun dia akan refer patient dia kepada hospital government jika dia tak boleh nak merubatilah. Tapi if kalau kita nak dapat rawatan yang cepat, so kita boleh tak payah, tak perlu queue lah. So dekat hospital government ni perlu kita beratur ataupun tunggu turn lah, tunggu giliran kita untuk dapatkan rawatan. If itu tak urgent, so kita akan didelaykan lah. If berdarah semua tu, dia akan cepatkan lah, macam tu. Right, so hospital government is the best lah. Okay. Tapi sebab terlalu ramai orang bergantung kepada dia, so dia akan perlu queue. Tadi lah saya cakap tadi, perlu beratur dan juga tunggu turn lah. Dan juga patient dekat dalam tu pun tak dapat servis yang the best lah, sebab jururawat dekat sana pun dia mempunyai banyak kerja. Maksudnya satu ward tu mungkinlah ada 3-4 orang nurse yang jaga, tapi patient dekat dalam tu mungkin 30-40 orang. So macam mana dia nak bagi the best, sebab dia perlu banyak kerja yang dibuat. So ia berbeza dengan hospital swasta pula, ia boleh bagi servis yang the best lah. Maksudnya kita dapat bilik yang single ataupun bilik yang double ataupun bilik yang triple. Maksudnya tak ramai sangat orang lah. Dan juga yang paling penting ialah aurat untuk kaum-kaum wanita ialah terjaga. Tu yang paling penting lah. Okay. And then yang last sekali ialah inflasi kos perubatan. Kita kena ingat inflasi kos perubatan every year akan nak meningkat. So tak mustahil lah, tak mustahil untuk hospital government pun akan kenakan charge. Mungkinlah 5-6 tahun akan datang, so kita tahu mungkin dia akan kenakan charge, sebab pihak kerajaan pun tak sanggup untuk beri subsidi yang ni untuk kos perubatan lah. Maksudnya kos perubatan ni agak tinggi lah. So mungkin pihak kerajaan pun akan tarik sedikit subsidi tersebut. Saya tak tahulah, yang tu mungkin lah, sebab sekarang ni pun ada dah tengok nampak ada setengah kos tu dah tak ditanggung oleh kerajaan lah. Okay, maksudnya subsidi dah ditarik. Okay, so inflasi kos perubatan ni, okay, jika kita lihat inflasi ni senang kita nak tengok. TOI 10 tahun lepas mungkin kita boleh dapatkan dengan harga 60 sen, 50 sen. Tapi sekarang ni mungkin kalau dekat bandar mungkin RM2 untuk dapatkan teh ais ataupun teh ais lah. 50 sen teh ais lah. Okay, 50 sen teh ais 10 tahun lepas. Tapi sekarang ni mungkin dah kena RM1.50 ataupun RM2, depend pada kedai lah. Okay, so di situ kita tengok itu teh ais, tapi kos perubatan pun sejajar dengan itu pun akan meningkat lah. Alright, so itu pentingnya kita ada medical card lah. Alright, so ini untuk medical card, kepentingan medical card dan juga kenapa perlunya kita ada medical card itu sendiri untuk menyenangkan kita suatu hari nanti. Sebab dalam dunia ni ada dua benda je kita tak tahu. Yang pertama ialah tarikh kematian kita, dan juga yang kedua ialah musibah ataupun penyakit yang akan menguji kita. Okay, so if yang pertama dulu datang, tak ada masalah. If yang kedua datang, so itu akan menjadi masalah pada kita untuk dapatkan dana bagi merubati kita lah. Alright, so itu dari segi medical card lah. So kalau untuk plan medical apa yang di cover ialah boleh kalau tak keberatan, boleh tak saya dapatkan detail sedikit, itu tarikh lahir, status merokok, pekerjaan, dan juga itu je lah. So just WhatsApp saya tarikh lahir,
status pekerjaan dan juga status merokok, dan juga gaji lah, gaji tahunan. Okay, alright, so thank you.